Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, kembali lagi bersama Cikgu. Okey, kali ini video Cikgu nak sambung berkaitan dengan subtopik ataupun masih lagi bab yang sama, bab yang ke-11 iaitu pengenalan set subtopik 11.2. Okey, dalam silibus matematik tingkatan 1 KSSM. Baik. Okey, para pelajar boleh rujuk muka surat, buku tab muka surat 200, bermula muka surat 254. (11.2). Okey, gambar rajah Venn, set semesta dan pelengkap bagi suatu set dan subset. Okey, baik. Kita pergi kepada apakah set semesta dan pelengkap bagi suatu set dan apa itu gambar rajah Venn tadi. Okey, baik, kita pergi satu persatu. Satu set yang terdiri daripada semua unsur dalam perbincangan disebut sebagai set semesta. Okey, semua unsur yang terlibat. Okey. Misalnya set di bawah menunjukkan murid-murid yang menyertai satu pasukan kuis matematik. Okey, unsur tu nama pelajar tu lah, nama murid tu. Amir, Hazura, Laila, Sandra, Zamri, Dali, Pesan, Yana. Dalam perkara ini, okey, 8 orang murid itu adalah semua murid dalam perbincangan. Maka bila semua murid dalam perbincangan, maka set itu boleh ditakrifkan sebagai set semesta atau ditulis dengan simbol. Ni simbol dia. Okay, apa nama dia pun kita tak pasti lah nama dia, tapi ni adalah untuk simbol set semesta. Maka set semesta, okay, simbol dia tu sama dengan Amir, Hazura, Laila, Sandra, Zamri, Dali, Pesan, Yana. Antara murid itu, Amir, Hazura, Laila, Sandra dan Zamri ialah ahli persatuan matematik. Okay, jika set A mewakili ahli persatuan matematik dalam pasukan kuis, maka A sama dengan Amir, Hazura, Laila, Sandra, Zamri. Okay, maksudnya set A itu mewakili ahli persatuan matematik. Murid yang lain dalam pasukan itu maksudnya bukan ahli persatuan matematik, iaitu Dali, Pesan dan Yana ni bukan ahli persatuan matematik. Mereka ialah murid lain dalam set semesta. Jadi murid lain ni dikenali sebagai pelengkap bagi set A. Jadi set A ni ditulis sebagai A prime. Okay, kalau A biasalah, Amir, Hazura, Laila, Sandra, Zamri. A prime ni pelengkap kepada set A, Dali, Pesan, Yana. Boleh nampak dia punya kata unsur dalam set semesta tu, unsur dalam set A pelengkap bagi set A. Okay. Kita tengok contoh nak bagi lebih jelas. Contoh 5. Kita tengok dulu contoh 5. Kena pasti sama ada setiap set yang berikut ialah set semesta bagi 2, 3, 5, 7 atau bukan. Cuba tengok yang A. Nombor dia, unsur dia tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada tak 2, 3, 5, 7 dalam tu? Okey. Jadi maksudnya 2, 3, 5, 7 ni terdapat dalam set 1 hingga 10 ni. Maksudnya kita boleh katakan kat sini set yang mengandungi nombor 1 hingga 10 ni adalah set semesta. Sebab set bagi 2, 3, 5, 7 tu berada dalam set semesta 1 hingga 10 ni. Manakala yang B ni
Nombor ganjil yang kurang daripada 10. Okay, kalau kita senaraikan nombor ganjil yang kurang pada 10, 1, 3, 5, 7, 9, bandingkan dengan 2, 3, 5, 7, nombor ganjil tu tidak mengandungi unsur nombor 2 ni. Sebab nombor 2 ni nombor genap. Jadi, 1, 3, 5, 7, 9 ni bukan set semesta. Itu cara dia, kita nak bezakan set semesta ataupun bukan. Contoh 6. Diberi set semesta sama dengan X. X ialah integer dan nilai X tu 1 hingga 10. Tentukan pelengkap bagi setiap set yang berikut. P sama dengan kuasa 2 sempurna yang kurang daripada 10. Q faktor bagi 10. Okey, tengok dulu yang A tu. Mula-mula kita senaraikan dulu set semesta. Okey, dia kata integer 1 hingga 10 kita senaraikan semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, jadi kita tengok pula yang P tu dia kata kuasa 2 sempurna yang kurang pada 10. Kuasa 2 sempurna ni 1 kuasa 1, 1. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. Kalau 4 kata 4 kuasa 2, 6 lah. 6 lah dah lebih daripada 10. Jadi ini je lah senarai dia untuk P 149. Okay. Jadi kalau set pelengkap kepada P, maksudnya nombor yang selain daripada 1, 4 dan 9 dalam set semesta ni adalah set pelengkap. P prime sama dengan selain daripada 1, 4, 9 ialah 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10. Itu cara dia kita nak senaraikan set pelengkap. Q pula, faktor bagi 10. Kita senaraikan dulu faktor bagi 10. 1, 2, 5, 10. Okay. Q ni berada dalam set semesta. Jadi set Q prime ataupun pelengkap kepada Q adalah nombor yang selain daripada 1, 2, 5, 10 ni. Jadi yang nombor selain daripada 1, 2, 5, 10 ialah 3, 4, 6, 7, 8, 9. Okay, itu cara dia. Baik, nak lebih mahir berkaitan dengan set semesta semua ni, para pelajar boleh cuba latih diri. Okay, 11.2a ni. Jawapan boleh rujuk di ruangan jawapan belakang buku teks. Okay, seterusnya cikgu nak sambung berkaitan dengan bagaimanakah anda mewakilkan set semesta dan pelengkap bagi suatu set dengan gambar rajah Venn. Okay, ini kita nak masuk gambar rajah Venn. Macam mana kita nak lukis dan sebagainya. Okay. Selain perihalan dan tata tanda set yang kita bincang sebelum ni, suatu set juga boleh diwakili dengan gambar rajah geometri tertutup yang dinamakan gambar rajah Venn. Okay. Contoh, set semesta sama dengan, okay, kita ambil yang tadi tu. Yang orang kata murid-murid yang menyertai pasukan kuis matematik tadi. Okay, Amir, Hazura, Laila, Sandra, Zamri, Dali, Pesan, Yana. Itu semua. Okay, A tadi siapa? A tadi adalah ahli persatuan matematik. Amir, Hazura, Laila, Sandra, Zamri. Yang bukan ahli persatuan matematik, A prime. Pelengkap kepada A. Dali, Pesan, Yana. Jadi kita lukis dia punya gambar rajah Venn macam ni. Okay. Set semesta tu petak ni, semua ni petak segi empat ni. Set semesta diwakili dengan segi empat tepat. Okay, baik ni. Set A diwakili dengan bulatan. A tu apa? Ahli persatuan matematik tadi. Jadi kita bubuh nama Amir, Hazura, Laila, Sandra, Zamri ni dalam bulatan A tu, ahli persatuan matematik. Manakala yang di luar pada A tapi masih lagi set di dalam set semesta, iaitu bukan ahli persatuan matematik, Dali, Pesan, Yana ni. Sebab tu dia berada di luar. Jadi Dali, Pesan dengan Yana ni set pelengkap kepada set A. Okay? Boleh? Macam itulah cara dia, macam mana kita nak bezakan set semesta semua, set A dalam bulatan, set pelengkap di luar bulatan.
Okey, selesai yang tu. Bagaimana kita nak lukis gambar rajah van. Okey, seterusnya muka surat 256, contoh 7. Diberi set semesta sama dengan X. X tu adalah lebih daripada 10 dan kurang pada 20. X ialah integer. M unsur dia 11 dengan 17 dan N nombor ganjil. Maksudnya kat sini M dengan N ni adalah unsur dalam set semesta. Okey, jadi lukis sebuah gambar rajah van untuk mewakili set semesta dan M. Lepas tu B ni pelengkap bagi N. Mula-mula kita senaraikan dulu set semesta. Okey, dia kata lebih pada 10 kurang pada 20. Jadi nombor dia tu unsur dia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ini senarai set semesta, unsur set semesta. M kita ambil je kat sini 11 dengan 17. N tu dia kata N prime ni set pelengkap kepada N. Okey, set pelengkap kepada N. Okey, N tadi apa? Nombor ganjil. Jadi nombor ganjil dalam senarai set semesta ni 11, 13, 15, 17, 19. Kita senaraikan dulu set semesta M dengan N ni. Baru kita masuk kepada soalan A dengan B. Jadi set semesta yang petak ni. Jadi yang dalam bulatan tu cuma set M. Iaitu 11 dengan 17. Manakala nombor yang lain, okay, nombor 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 tu semua di luar daripada M. Jadi macam ni lah. Untuk yang soalan A. B, dia kata N prime selain daripada N. Maksudnya selain daripada unsur N. Jadi 12, 14, 16, 18 tu. Okay. Berada di luar pada N. Yang N tu 11, 13, 15, 17, 19 ni dalam N yang bulat ni. Jadi kita lorikkan yang N prime tu di luar. Okey, baik. Itu cara dia. Kita akan lebih mahir berkaitan perkara ni bila kita masuk kepada praktis pentaksiran pentaksiran bilik darjah PBD dan juga praktis ke arah PT3 selepas ini. Jadi cikgu galakkan pada pelajar buat latih diri 11.2B ni. Jawapan boleh rujuk di ruangan jawapan di belakang buku teks. Seterusnya kita nak masuk kepada apakah subset. Okay, apakah subset? Okey, baik. Tengok aktiviti penerokaan 2. Tujuan, mengenal pasti subset bagi suatu set. Arahan, lakukan aktiviti ini dalam kumpulan 4 orang. Langkah 1, sediakan kad nombor yang berlabel 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nombor genap. Okay. 2. Gunakan 2 utas tali untuk membentuk 2 buah bulatan di atas meja yang masing-masing mewakili set yang berikut. A, gandaan bagi 2. B, gandaan bagi 4. Langkah 3 dia kata letakkan kad nombor ke dalam bulatan yang betul. 4. Apakah yang anda perhatikan tentang kedudukan kedua-dua bulatan? Yang kelima, apakah hubungan antara set A dan set B? Hasil daripada aktiviti penerokaan 2 ni didapati bahawa setiap unsur dalam set B ialah unsur bagi set A. Set B disebut sebagai subset bagi set A dan ditulis sebagai B subset A. Simbol subset macam ni. Macam simbol C tu, subset. Okay. Baik. Nak lagi mahir, kita tengok contoh 8. Bagi setiap yang berikut, tentukan sama ada set A ialah subset bagi set B atau bukan. Okay, ada 3 soalan kecil ni. A, unsur dia 2, 4, 6. Dan B ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bandingkan kedua-duanya. Maksudnya, adakah A ni subset kepada B?
Okey, kita tengok. Jadi 2, 4, 6 ni ada tak dalam unsur B ni? Ada. Jadi A subset kepada B. Kita tulis A simbol subset B. Tengok situasi kedua. A nombor perdana yang kurang daripada 20. Kita senaraikan dulu nombor perdana kurang pada 20. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. B dia kata nombor ganjil yang kurang daripada 20. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Jadi cuba tengok unsur A tu dengan B tu. Ada tak, awak kata ada tak unsur A dalam B? Ada, cumanya apa yang tak ada? 2. Unsur 2 tidak terdapat dalam unsur B sebab 2 adalah nombor genap. Jadi A bukan subset kepada B. Okay. C pula. Dia kata A huruf dalam perkataan sopan. B itu huruf dalam perkataan kesopanan. Jadi secara terus terang boleh nampak kat situ sopan tu berada dalam perkataan kesopanan. Jadi A adalah subset kepada B. Okey, jelas kat situ? Selesai. Contoh dekat bawah ni. Pada hari pertama kejohanan olahraga, 3 acara olahraga telah diadakan di sebuah sekolah. Ialah 100 meter, 200 meter dan 400 meter. Seorang murid boleh mengambil bahagian dalam 1, 2 atau 3 acara itu. Jika set A mewakili acara olahraga yang diadakan di sekolah itu pada hari pertama kejohanan olahraga, maka A dia punya unsur tu 100 meter, 200 meter, 400 meter. Acara yang mungkin disertai oleh seorang murid ialah 100 meter, 200 meter, 400 meter ataupun gabungan dia 100 meter, 200 meter ataupun gabungan 100 meter, 400 meter ataupun gabungan 200 meter, 400 meter ataupun gabungan ketiga-tiganya sekali. Okay, 100 meter, 200 meter, 400 meter. Murid itu juga mungkin tidak mengambil bahagian dalam mana-mana acara dan ini diwakili oleh set kosong. Okay, set kosong kita dah sentuh pada subtopik pertama sebelum ni. Okay, simbol dia macam ni. Maka setiap set acara yang disenaraikan itu ialah subset bagi set A. Itu saja. Okay, seterusnya contoh 9 muka surat 258. Okay, senaraikan semua subset yang mungkin bagi setiap set yang berikut. Okay, 3, 4. Ni B ni A, B, C. Okay, jadi senarai dia macam ni. Dia akan ada juga set kosong. Unsur 3 saja. Ataupun unsur 4 saja. Ataupun gabungan unsur 3 dan 4. Okay, semua subset. Manakala B ni, set kosong pun terlibat. Unsur A saja, unsur B saja, unsur C saja. Gabungan unsur A dengan B, gabungan unsur A dengan C, gabungan B dengan C, gabungan unsur ketiga-tiganya. Okay, kita senaraikan semua subset yang terlibat. Jadi nak lebih mahir dengan subset dan sebagainya ni, para pelajar boleh cuba latih diri 11.2C. Jawapan boleh rujuk dekat ruangan jawapan belakang buku teks. Seterusnya, bagaimanakah anda mewakilkan subset dengan gambar rajah Venn? Contoh, diberi A nombor 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nombor genap ataupun gandaan 2 tu. Nombor 2, gandaan 2 sehingga 20. B dia kata gandaan 4 tadi. 4, 8, 12, 16, 20. Jadi cuba tengok. Okey. B ni adalah subset kepada A, betul tak? Okey, subset kepada A. Jadi hubungan B subset A boleh diwakili dengan gambar rajah Venn seperti di bawah. Jadi A itu yang besar,
B tu bulatan yang kecil tu. B tu unsur dia 4, 8, 12, 16, 20. A ni yang selain daripada unsur 4, 8, 12, 16, 20 tu kita letak dekat luar. Okey, 2, 6, okey, 10, 14, 18 ni kat luar. Jadi B tu berada di dalam A sebab dia subset kepada A. Tu je. Seterusnya contoh 10 muka surat 259. Wakilkan hubungan bagi setiap pasangan set yang diberi dengan gambar rajah Venn. A unsur dia PQRST dan B unsur dia PRS. Itu soalan A. Soalan B dia kata P nombor bulat, Q nombor perdana. Okay. Jadi kita letakkan yang B tadi subset kepada A. Jadi sebab unsur dalam B ada dalam unsur A. Jadi B itu sebahagian daripada A. Jadi B dekat dalam, A dekat luar ni yang besar. Okay, yang PRS ni unsur dalam B. Jadi Q dengan T itu berada di luar A. Okay. Ni di luar B ni. Okay, nampak? P itu nombor bulat, Q nombor perdana. Okay. Semua nombor perdana adalah nombor bulat. Okay, jadi PQ tu berada dalam P lah. Okay. Baik. Boleh cuba latih diri sebelah poin 2 D tu. Baik, seterusnya. Bagaimanakah anda mewakilkan perkaitan antara set dengan gambar rajah Venn? Okey, hubungan antara set, subset, set semesta dan set pelengkap. Okey, tu. Bagi suatu set boleh ditunjukkan dengan jelas dengan gambar rajah Venn. Contoh 11, cuba tengok. Wakilkan hubungan antara set-set yang berikut dengan gambar rajah Venn. Set semesta sama dengan X. X tu kurang atau sama dengan 10. X ialah integer positif. Yang positif saja, negatif tak ambil. A faktor bagi 10. Kita senaraikan faktor bagi 10. B nombor yang boleh dibahagi dengan tepat dengan 5. Senaraikan dulu. Jadi penyelesaiannya set semesta tadi. Okay. Nombor yang kurang pada 10 tapi positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A itu tadi faktor bagi 10. 1, 2, 5, 10. B nombor yang boleh dibagi tepat dengan 5. 5 dengan 10. Okay, jadi kalau kita buat gambar rajah Venn, kita boleh nampak B tu 5 dengan 10 tu berada dalam set A. B tu subset kepada A. Jadi 5 dengan 10 berada dalam B. Yang di luar pada B tu adalah 1 dengan 2. Unsur yang selain daripada A dengan B ni, okay, nombor 3, nombor 4, nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9 ni berada di luar A tetapi masih berada dalam kotak set semesta ni. Okay, itu salah satu contoh macam mana kita nak lukis set, subset, set semesta dan pelengkap menggunakan gambar rajah Venn. Okay, jadi untuk lebih mahir, cikgu galakkan pada pelajar buat latih diri 11.2E dan juga mahir diri 11.2. Jawapan boleh rujuk di ruangan jawapan di belakang buku teks ini. Okay, kena rajin buat latihan baru mahir. Okay, baik. Jadi rumusannya kita telah pun selesai untuk kesemua subtopik di dalam bab yang ke-11 ni, pengenalan set. Jadi kita dah sentuh berkaitan dengan set kosong, simbol set kosong macam ni. Set sama contohnya A itu masa, B sama. Walaupun perkataan bunyi lain tapi dia punya unsur sama. Okay, ada huruf M, huruf A, huruf S. Okay, set A sama dengan set B contoh. Kita dah sentuh set semesta, set pelengkap dan subset dan simbol-simbolnya masing-masing. Jadi secara keseluruhannya cikgu dah sentuh dan terangkan kepada para pelajar ke semua standard pembelajaran untuk topik ini. Jadi insya-Allah perkongsian cikgu ni dapat memberi manfaat kepada semua pelajar dan juga kepada sesiapa yang menonton video cikgu ini.
Okey. Sampai situ saja perkongsian cikgu pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kepada video pentaksiran bilik darjah dan praktis ke arah PT3 selepas ini. Sekian, terima kasih.